Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita pagi Sabah edisi Jumaat 28 Oktober bersama saya Mazrona Kalinggalan. Karnival Baurung-Urung Anjuran Persatuan Masyarakat Brunei Sabah (PMBS) bakal diadakan hujung minggu ini ke arah mempamerkan kebudayaan masyarakat Brunei Sabah kepada umum. Berlangsung selama 2 hari iaitu pada 29 dan 30 Oktober bertempat di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC. Karnival tersebut bakal dirasmikan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Menurut satu kenyataan, Setiausaha Tetap Kementerian Tugas-Tugas Khas dan Penyelaras, Sabdin Ibrahim berkata, objektif karnival ini adalah mempersembahkan lebih banyak tentang kebudayaan tradisi masyarakat Brunei. Penganjuran ini bukan sahaja sesuatu yang berbeza daripada karnival sebelumnya, iaitu memfokuskan pesta gambus, tetapi juga karnival Baurung-Urung kali ini dijangka lebih besar dan menarik sekaligus menggalakkan lebih ramai pengunjung untuk hadir. Dan berbagai-bagai acara telah disusun sepanjang 2 hari itu melibatkan pameran jualan lebih kurang 60 gerai. Bukan sahaja pameran tentang produk-produk masyarakat Brunei, dari segi makanan, tradisinya, pakaian, pelamin, pengantin dan sebagainya. Daripada itu seperti pertandingan mencipta lagu etnik Brunei, dan yang paling istimewa ialah pertandingan hidangan ambuyat yang ternyaman. Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu dalam segmen Ekspresi Inspirasiku di Konti Sabah FM. Sabdin Ibrahim yang juga pengerusi Karnival Baurung-Urung turut memaklumkan cadangan karnival ini adalah Presiden Persatuan Masyarakat Brunei Sabah PMBS, Datuk Dr. Haji Muhammad Arifin Muhammad Arif, dengan hasrat mahukan sesuatu yang berbeza, juga selaras dengan slogan Baurung-Urung yang membawa maksud beramai-ramai. Antara pengisian karnival adalah penganjuran ekspo pameran dan jualan produk IKS, persembahan seni tradisi masyarakat Brunei, pelancaran Yayasan Dang Zanak Sabah YDS, pelancaran buku PBMS, pertandingan lagu-lagu etnik Brunei, pertandingan menumpak ambuyat dan caca tenyaman, anugerah tokoh anak Brunei dan juga malam lestari seni Islami bersama OPIK. Karnival Baurung-Urung ini dijangka dapat menarik antara 5 hingga 10,000 pengunjung. Tema sambutan Maulidul Rasul tahun ini iaitu Keluarga Malaysia Pemangkin Kemakmuran amat bertepatan dihayati masyarakat, pelbagai kaum maupun anutan agama di negeri ini. Ini kerana kepelbagaian agama dan bangsa adalah tunjang kepada kekuatan perpaduan sekaligus antara perkara penting kepada perkembangan kemajuan sosioekonomi dalam pelbagai aspek. Ahli Dewan Undangan Negeri Adu Nabawan, Datuk Abdul Ghani Yassin berkata, antara intipati yang ditonjolkan adalah menitik berat mengenai aspek hormat menghormati, toleransi, selain mengekalkan perpaduan sedia ada. Jelasnya, perbezaan yang wujud perlulah dijadikan pemangkin keharmonian selain kekal mengutamakan persamaan yang telah serasi dalam kalangan masyarakat tanpa menjatuhkan mana-mana pihak demi kepentingan peribadi. Beliau berkata demikian semasa berucap merasmikan sambutan Maulidul Rasul peringkat daerah di Nabawan. Teks ucapannya disampaikan penolong pegawai daerah Nabawan yang juga pengerusi Badan Dakwah Nabawan, Ali Kazrai Pandin Ali Udin. Berucap pada majlis yang sama, Pegawai Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah, Jahins Daerah, Ustaz Zaki Laumin berkata, sambutan Maulidul Rasul peringkat bahagian akan diadakan di daerah Tambunan pada 2 November depan. Beralih ke perkembangan harian COVID-19, Sabah merekodkan 126 kes baharu semalam, peningkatan 11 kes berbanding angka direkodkan pada Rabu. Peningkatan itu daripada kadar positif yang lebih tinggi, iaitu 6.64% walaupun jumlah sampel ujian susut sedikit kepada 1,897. Menurut kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, 4 daerah merekodkan jangkitan 2 angka iaitu Kota Kinabalu 55 kes, Papar 17, Tuaran 11 dan Sandakan 10 kes. Manakala 10 daerah lain iaitu Beaufort, Keningau, Kota Belud, Kuala Penyu, Ranau, Sipitang, Tambunan, Telupit, Tenem dan Tongot tidak mencatatkan sebarang kes baharu sepanjang tempoh 24 jam semalam. Sebanyak 125 kes direkodkan dalam kategori 1 dan kategori 2.
serta 1 kes dalam kategori 5. Jumlah kumulatif wabak denggi di Sabah meningkat kepada 4,921 kes dengan pertambahan 35 kes baharu semalam. Kesemua kes dilaporkan di 11 daerah iaitu Kota Kinabalu 13 kes, Sandakan 9 kes, Putatan, Semporna, Penampang dan Kudat 2 kes serta masing-masing 1 kes di Tawau, Lahad Datu, Tuaran, Keningau dan Nabawan. Berdasarkan infografik Jabatan Kesihatan Negeri Sabah, daerah Sandakan merekodkan jumlah kumulatif tertinggi iaitu 1,444 kes, diikuti Kota Kinabalu 1,181, Tawau 391, Lahad Datu 353 dan Putatan 347 kes. 74 wabak aktif dikesan di 7 daerah di negeri ini dengan 9 lokaliti hotspot di Sandakan, 2 di Kota Kinabalu serta masing-masing 1 lokaliti di Tawau dan Lahad Datu. Dalam pada itu, ke arah mengekang penularan wabak denggi di negeri ini, aktiviti pemantauan terus dilaksana di lokaliti hotspot. Terkini melibatkan kawasan perumahan di Taman Indah Permai Sepanggar menerusi Ops Mega Pejabat Kesihatan Kawasan Kota Kinabalu. Kalau boleh kan kita punya bunga-bunga, pasu-pasu, apa yang air betakung ni kita kena inilah, kena jagalah kan. Jangan sampai ada air betakung apa semualah. Terutamanya di pasu-pasu bunga. Kita penduduk di sini kerjasamalah, jangan ada sampai begitu. Pasal di sini sekarang ni saya dengar pun ada orang yang terkena ini denggi. Ya, memang barisan sini memang jaga kebersihan ini. Kami punya sampah, potong sampah itu baru siap dibuang. Kami baru pulang dari berjual. Kalau itu tidak isi, lepas cuci kasih tiarap dia. 4 kali sudah sampai ini hari orang datang. Itulah dia bilang apa aja, kebersihan saja, air jangan bertakung. Kami ikutlah apa yang orang cakap. Saya nampak ada satu parit situ dekat kadai itu kan, macam air dia bertekung bah. Jadi kadang-kadang kalau saya tengok kan macam situ banyak tuh nyamuk yang macam air lah. Kalau air yang bertekung tuh kita pastikan supaya macam tuh tong-tong kah, botol-botol kah atau tayar-tayar kah kan kasih kering lah, jangan ada pembiakan nyamuk. Sehingga kini 5 kes kematian direkodkan di Sabah akibat denggi. Seorang lelaki tempatan mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Khas Rasuah Kota Kinabalu atas pertuduhan menipu seorang pemilik syarikat bagi memperoleh projek membekal bahan mentah dan kering di negeri ini pada 2013. Tertuduh 35 tahun yang bekerja sendiri membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Abu Bakar Manat. Tertuduh didakwa melakukan kesalahan tersebut dengan menawarkan untuk membuat usaha sama dengan syarikat terbabit bagi menjalankan projek berkenaan dan mendorong pemilik syarikat menyerahkan RM100,000 di daerah Penampang antara Januari hingga April 2013. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara selama tempoh tidak kurang dari 1 tahun dan tidak lebih dari 10 tahun dan dengan sebat dan boleh didenda jika sabit kesalahan. Mahkamah kemudiannya membenarkan tertuduh diikat jamin RM20,000 dengan seorang penjamin selain menyerahkan pasport kepada mahkamah dan melaporkan diri sekali sebulan di Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Kota Kinabalu. Kes dikendalikan pegawai pendakwa SPRM, Nurul Izzati Sapifi, manakala tertuduh tidak diwakili peguam bela. Mahkamah menetapkan 12 Januari 2023 untuk sebutan semula kes. Kempen Dermah Darah Jabatan Pembangunan Sumber Manusia JPSM dengan kerjasama Kelab Kebajikan Sukan dan Rekreasi dan Jabatan Transfusi Darah Hospital Queen Elizabeth mendapat sambutan menggalakkan orang ramai. Kempen ini turut mendapat sokongan daripada pelatih Institut Latihan Teknik dan Perdagangan ILTP JPSM. Ketua Penolong Pengarah Bahagian Institut Latihan Teknik dan Perdagangan ILTP JPSM Zarina Mustafa berkata, kempen tahunan ini memperoleh 89 pint beg darah menerusi penglibatan pelatih selain meningkatkan lagi tahap kesedaran dalam kalangan belia akan kepentingan menderma darah. Bertujuan untuk meningkatkan kesedaran orang ramai dan juga staf jabatan sendiri akan kebaikan dan tujuan menderma darah inilah.
kami juga melibatkan pelatih-pelatih kami daripada Institut Latihan Teknik dan Perdagangan, Kampus Papar dan juga Kampus Kota Kinabalu, seramai 80 orang lah. Jadi kami ajak mereka kemari bagi menggalakkan mereka untuk menyertai kempen Derma Darah ini supaya memberi mereka kesedaran juga. Zarina berkata demikian ketika ditemui RTM di Kota Kinabalu. Sementara itu, para penderma berharap kempen ini dapat membantu mereka yang memerlukan darah di samping meningkatkan kesihatan fizikal dan emosi. Tujuan saya derma darah adalah saya membantu pesakit-pesakit yang memerlukan darah. Sebab sekarang kan ada yang banyak kekurangan darah. So, dengan saya menderma, saya dapat membantu orang lain yang memerlukan kekurangan darah. Tujuan ini untuk satu, untuk kesihatan dan satu, boleh menyelamatkan nyawa insan yang di dunia ini walaupun setitik darah. Harapan saya pada warga luar, bagi insan-insan yang sihat, dermalah untuk menyelamatkan insan yang memerlukan dan untuk menjamin masa depan kita sendiri supaya sehat juga. Untuk kesehatan supaya orang-orang yang kurang darah tuh kami boleh tolong lah. Saya berharap yang kami ini mudah-mudahan dapatlah itu menderma untuk orang-orang yang memerlukan. Ya, untuk tujuan kesehatan dan untuk menolong yang setiap orang-orang di luar sana yang memerlukan lah. Baik, sekian berita pagi Sabah kali ini. Saya Mazrona Kalinggalan. Salam hormat dan salam keluarga Malaysia.